Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita kumpul lagi. Minta maaf cuti lama sikit. Lama tak cuti, jadi kita cuti. 3 kali kot tak silap saya. Allah alam, tapi tuan-tuan dan perempuan sabar. Ni nampak gaya nak tinggal 12 orang je tinggal. Okey, ala kulli hal, okey, kita terakhir kita bincang itu kita dah ambil perkataan ataupun isim mausul yang kita tak terangkan sangat nama dia, tapi kita terangkan berkenaan dengan kegunaan dia. Ini kegunaan dia. Kita kata bahawa isim mausul ni menghubungkan di antara dua frasa, dua ayat, dan bukan dua perkataan tapi dua sentence yang berkaitan, lalu menjadikan dia sebagai satu ayat yang panjang. Dan dia kita kata dia ada yang kita ambil itu allazi, allazina, allati dan allai atau allati. Saya suka kat sini dia allati, allai. Kita terang itu ada yang datang dengan lafaz-lafaz yang lebih terang dan lebih jelas bahawa memang dia Al-Quran Karim dia datang. Yang mana kita kata dia sebenarnya dia takkan stand alone. Okay, ayat kalimah allazi, allazina, allati, allai atau allati, dia bukannya stand alone. Dia bukan bersendirian, bahkan dia mesti menghubungkan ataupun berkaitan dengan apa yang sebelumnya. Contoh macam hari itu kita cuba terangkan macam surah Al-Baqarah, bila Allah Ta'ala nyatakan tentang orang bertakwa. Sifat mereka, dia cara kita faham adalah bila Allah Ta'ala nyatakan zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, kitab ini tiada keraguan, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Bila sebut petunjuk orang bertakwa tu, kita sebutkan orang bertakwa itulah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu orang-orang yang beriman dengan ghaib. Okey. Kita tengok balik. Okey. Orang bertakwa itu adalah orang yang beriman dengan ghaib. Dia datangkan dengan tu. Okey. Kat sini alladzina kan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum muflihun. Baik, yani maksudnya untuk menenangkan orang bertakwa itu siapa? Ayat yang kita contohkan tu, maka datang alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian sebab pertama dia beriman ghaib, dirikan solat, apa kami rezekikan mereka infakkan. Kemudian datangkan lagi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dari situ dia menghubungkan di antara sifat yang bawah tu beriman dengan ghaib, dirikan solat, dari apa kami rezekikan mereka infakkan, beriman dengan apa diturunkan pada engkau wahai Muhammad dan apa turun sebelum dari engkau, dan dengan hari akhirat mereka yakin. So sifat tu dikaitkan dengan orang bertakwa lah. Muttaqin ni dijelaskan sifat-sifat mereka berdasar dengan menggunakan kalimah allazi, alladzina tu. Dan kalau anda kata kita sebut ayat berkenaan tanpa terangkan perkaitan dia akan hilang maksud. Bagaimana tadi tergantung je. Contoh macam allazi, orang-orang yang beriman dengan ghaib, mendirikan solat, dari apa kami rezekikan mereka infakkan, orang yang beriman dengan apa kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, apa turun sebelum engkau, dengan hari akhirat mereka yakin. Kalau itu saja,
ayat itu tidak sempurna. Macam soalan kita kata, apa, nasi yang saya makan itu, habis, ayat tu habis. Dia tak ada, dia kata sedap ke, kan, tak elok ke. Maksudnya dia kena ada penyempurna. Dia kalau tidak, dia kalimah alladzina ni tadi, kalau tak ada penghubung macam tu, dia akan jadi tergantung. Tidak akan diketahui maksud dengan betul. Okey. Faham jadi. Okay, sekarang ni kita terangkan dulu. Okay, sekarang kita akan ambil sambungan dia. Sambungan kepada alladzina tu yang kita ni, kita ada latihan kan, nak tengok nanti. Tapi ini kita ambil dulu. Okey. Okey, selain dia tu juga daripada bentuk yang alladzina, allati, allai atau allati, ada bentuk yang dia lebih general penggunaan dia. Maka boleh lelaki, boleh perempuan. Dia tak ada ni lah. Cuma dia tu satu, apa yang yang bermaksud tu apa yang, kemudian man, sesiapa yang. Jadi ini pun juga menjadi isim mausul. Ya. Ma boleh masuk allazi, man pun boleh masuk allazi atau allati. Cuma beza dia mungkin kerana lebih common penggunaan dia, ma ni dia akan digunakan untuk benda-benda yang tak bernyawa, objek dan sebagainya lah. Adapun kalau untuk man dia akan gunakan untuk manusia. Dia tak gunakan. Contoh macam kalau kita kata anjing yang saya jumpa itu dia kalimah ma tu kalau dia kata digunakan untuk objek dan sebagainya, dia tak apa. Tapi kalau untuk orang tak kena. Ya. Okey, jadi contoh kita kat sini dia kata dalam surah As-Saba ayat 34, surah Saba kan, ayat pertama kan. Apa yang dia kan? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Miliknya apa di seluruh langit, apa yang di seluruh langit dan juga apa yang di bumi. Ma itu maksud apa yang. Okey. Ma apa yang, dan dalam surah Al-Baqarah tu pun kalau kita tengok balik, dalam surah Al-Baqarah yang kita ambil tadi, okey. Okey, contoh sini baik. Dalam ayat, masih lagi dalam ayat yang 1 sampai 5 tu, kita akan jumpa juga apa kalimah ma ni sebagai apa yang. Okey. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Boleh atas. Okey, dia kata dalam ayat pertama alif lam itu kita faham dah, tak ada zalika, belajar itu. Di kitabul la raiba fi, ketentuan padanya ni belajar juga. Hudal lil muttaqin, petunjuk lil muttaqin, ini untuk orang bertakwa belajar. Alladzina, itu mereka yang atau orang yang bertakwa, itu adalah orang yang beriman dengan ghaib dan mendirikan solat. Wa mimma, ini pertama ma pertama wa mimma, dan dari apa yang, dia asalnya min ma, tapi kerana nun mati bertemu mim idghamkan, maka bunyi dia jadi lupa dengan tu mimma. Dalam lafaz tu kita akan tulis lafaz dengan mimma. Kita ada lafaz mimma, kita akan lafazkan dengan mimma. Kita lafaz mimma, nun mati bertemu mim menjadi idgham ma'al gunnah. So tulisan dia, bahkan dalam tulisan para sahabat Nabi SAW dulu untuk mushaf Utsmani pun diorang tulis dengan tulisan sedemikian. Mim dengan mim bercantum. Sedangkan asal dia adalah mim, nun, mim. Kan? Diidghamkan. Mimma. Okey. Razaqnahum yunfikun, kami rezekikan mereka. Belajar Yunfikun, mereka infakkan.
Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman dengan apa diturunkan kepada engkau. Ini sama bima juga. Bima unzila ilaika, dan apa yang turun kepada engkau. Wama unzila, dan apa diturunkan min qablika, dan orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau, kepadamu, dan turun kepada orang sebelummu. Itu cuma ini cantumlah, itu cantum. Okay. So kat situ ada yang macam kat atas tu, mimma, dari apa yang. Dari apa yang kami rezekikan mereka, mereka infakkan. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau, dan apa yang diturunkan sebelum dari engkau. Wabil akhiratihum yuqinun, dengan hari akhirat mereka yakin. Ulaika ala hudam rabbihim, mereka itulah di atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah mereka lah orang-orang yang berjaya. So ma ni dia bukan ma. Pasal ma dalam bahasa Arab ni dia ada ma macam ni, dia ada ma maksud tidak, no, kan. Ada ma digunakan maksud soalan, contoh macam ma ismuka. Tapi ma yang ni, ma yang kita nak tumpukan itu ma yang bermaksud allazi. Maksud dia serupa dengan allazi. Allazi, yang. Pasal kalau kita tukar, dia tak boleh tukar Quran. Tapi kalau kita tukarkan kalimah tu, minallazi razaqnahum yunfikun, dari benda yang allazi razaqnahum, kami rezeki mereka infakkan. Ada wallazina yu'minuna billazi unzila ilaika wallazi unzila min qablika. So, jadi bila kita tukar allazi, maksud serupa. Maksud adalah serupa. Okey? Itu kaedah faham pertama, kita nak kena kenal kalimah-kalimah tersebut, ma tu dengan maksud itu, ya. Nanti kita terus berjalan dalam Quran Karim, kita jumpa banyak kalimah ni, boleh katakan banyak penggunaan dia dengan bentuk ma, maksud dia ma apa yang, ma dengan maksud apa yang. Okey. Kemudian satu lagi yang dia kata di situ adalah man. Man ni dia boleh maksud sesiapa yang, kan, atau orang yang. Maksud dia masih sama dengan allazi, cuma dia lebih digunakan untuk human. Okey, contoh macam Allah nyatakan surah An-Nur ayat 46, yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Yahdi, dia memberi hidayah, man yasha', siapa dia kehendaki, ila, kepada siratim mustaqim, jalan yang lurus. Yahdi, dia beri petunjuk, man yasha', siapa yang dia kehendaki, ila, kepada siratim mustaqim. So man tu dia maksud dengan sesiapa yang dia, alladhi lah. Yahdi alladhi, kalau kita gunakan alladhi pun maksud sama. Jadi memang kita kata ini yang disebutkan sebagai isim mausul lah. Bawah tu kita ada sikit note. Dia inilah yang lah, bahasa Melayu sambungan yang je. Cuma tak so baik. Dalam Quran kan selain daripada ayat tu kan. Sekejap mungkin boleh kita ambil ayat 26. Contoh ini. Okay,
Kita dalam apa? Dalam ayat ni kan, ayat tafsir ada surah Al-Baqarah 203, ayat terakhir tentang tajuk haji. Kan? Tajuk haji. Jadi Allah nanti kan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Oh, sikit pula apa? Kita bahas ambil dia. Wadhkurullah, dan ingatlah Allah, kenanglah Allah, tersebutlah Allah pada hari-hari ma'dudat. Hari-hari ma'dudat ni hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik. Ini hari 11, 12, 13 Zulhijjah. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Okay, kat sini dia kata faman ta'ajjala, maka siapa-siapa yang ta'ajjala, bersegera, ini tinggalkan Mina, ya, fi yaumaini, dalam masa 2 hari. Dia cepat untuk masa 2 hari. Dia segera tinggalkan Mina untuk balik ke Mekah, ya. Dalam masa 2 hari, atau balik ke Mina saja dalam masa 2 hari. Fala isma alaihi, maka tiada kesalahan ke atasnya, tiada dosa ke atasnya. Wa man ta'akhkhara, dan siapa-siapa yang terlewat, ni tunggu sampai hari ketiga baru dia balik. Fala isma alaihi, maka tiada dosa ke atasnya juga. Tapi ini yang tak ada ni adalah limanit taqa, bagi siapa-siapa yang bertakwa. Ini hukum ni tak ada salah ni bagi orang. Tapi kalau orang tu masalah apa cepat balik tu kerana apa sibuk dengan hal-hal duniawi, ataupun dia malas, bermalasan untuk tunggu di Mina sampai hari ketiga, ataupun dia tunggu sampai hari ketiga tapi untuk berlagak sombong dengan orang lain, nak tunjukkan dia bagus. Okey. Tapi maksudnya itu tak ada. Hukum tu salah lah. Tapi yang siapa yang tidak begitu dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka tiada dosa ke atas mereka. Di atas cepat atau lambatnya mereka tinggalkan Mina tu. Wattaqullah, dan takwalah kalian kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annakum ilaihi tuhsyarun, bahawa kalian kepadanya kalian akan dihimpunkan. Kalian akan dihimpunkan. Kalau kita ikut follow pada ayat bawah ni pun ada lagi. Ada lagi kan? Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa minan nas, dan daripada kalangan manusia, man. Ni ada lagi man. Yu'jibuka, menakjubkan dikau, qauluhu, kata-katanya, fil hayatid dunya, kehidupan dunia. Wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi, dia persaksikan Allah terhadap apa dalam kalbunya. Wa huwa, sedangkan dia aladdul khisam, paling dahsyat, paling teruk dari segi permusuhan. Jadi man tu kat situ ada. Kalau kita balik atas pun ada man. Contoh macam ayat apa? Faminan nas ni, ayat haji kan. Faminan nas man yaqulu rabbana. Wa minhum man yaqulu rabbana. Dan yang doa apa, rabbana atina fid dunya hasanah tu ada kat situ pakai man juga. So man maksud sesiapa yang, ya. Kita macam faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di kalangan manusia sesiapa yang mengatakan, atau orang yang mengatakan, wahai Tuhan kami, berikanlah kami di dunia, tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq, jadi untuk dia dari akhirat sebarang habuan. Wa minhum, dan daripada mereka pula, man yaqulu, sesiapa yang berkata, yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, datangkanlah kepada kami di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Maksud kat sini nampak man ini digunakan datang dengan maksud allazi, maksud dia allazi. Cuma kat sini tadi ada ma yang bukan inilah, macam ma ni yang kat sini wa ma lahu ni, ini bukan ma yang kita belajar tadi. Ni ma maksud dia tidak. Macam mana nak tahu? Dia berbunyi ayat dia. Jadi kita baca, kita faham. Sesuai ke tidak kan? Dia, macam tadi dia tiada untuknya, tiada baginya. Bukan apa yang baginya, tak kena. Okay, baik.
Okey, hari tu kita terakhir jumpa kita bagi kerja rumah kan. Kerja rumah kan? Senyap. Ya. Ya, nombor berapa? Ayat apa? Surah apa? Surah Furqan ayat 63 hingga 76. Okey, sifat ibadur rahman kan? Okey, baik. Control F. Surah panggil buka masalah. Okey. 63 start dengan 63 Baik. Ni kita punya. Ya, apa yang kita dah belajar sampai ni sampai hari ni kita belajar bila kita tengok dalam ayat yang kita baca kan tu. Insya-Allah. Kalau Ma dengan Man tak tahu tak apa, mungkin terlupa tapi pasal baru belajar hari ni. Tapi kalau yang lain-lain tu jangan tak tahulah. Firman Allah Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Okay. Okay. Puan Anita, unmute dan beritahu dalam apa yang kita belajar tu, huruf jar ke ataupun isim mausul ke yang kita belajar ataupun kata ganti nama. Itu yang setakat tu ya. 63. Fadhali. Allazina. Alladzina. Ala dah belajar. Dah belajar. Dah belajar. Betul. Hum. Khotabahum. Khotabahumul jahilun. Hum. Ya. Itu saja. Okey, alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Okey, ayat ni dia berbunyi wa ibadur rahman. Okey. Okey. Allah tanya kan wa ibadur rahman dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang. Siapa mereka? Ibadur rahman alladzina, mereka adalah orang-orang yang kadang kita sebut orang-orang ni masalah sikit. Dia plural. So alladzina ni plural. Jadi kadang-kadang kita sebut orang yang tak kena. Sebut orang-orang yang pula, ada orang marah dia kata orang-orang tu bukan orang. Sebab digandakan orang-orang, dia jadi apa patung yang dekat sawah tu, orang-orang. Tapi sebenarnya kalau ikutkan terjemahan Quran lama pun yang dibuat, datang kalimah orang-orang. So tak nak kena pakai orang-orang jugalah. Minta maaf kalau siapa yang stick to the word that kata orang-orang tu objek bukannya manusia. Dan kita kena ni juga lah, tapi ini kena pakai. Okay. Wa ibadur rahman dan hamba-hamba Tuhan yang penyayang adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Alladzina, orang-orang yang yamshuna, mereka berjalan 'alal ardi, di atas bumi, di atas muka bumi, haunan, dalam keadaan merendah diri. Rendah bukan berjalan menyombong, dalam merendah. Wa idza khatabahumul jahiluna, dan bila berucap kepada mereka al jahiluna, orang-orang yang jahil, qalu salama, mereka kata salam. Maksud dia diorang be a better person, tak layan dengan orang-orang yang mengganggu mereka. Dia tak bertekak dengan orang bodoh. Mereka kadang orang jahil, tak tahu benda agama dan sebagainya, cakap, kita geram, kita marah. Tapi kalau kita layan orang jahil,
kita punya IQ akan turun. Berdebat atau berbahas dengan orang yang tidak mengetahui apa-apa adalah tidak bijak. Perbahasan yang menghasilkan ilmu adalah perbahasan dengan orang yang mengetahui. Orang jahil tak tahu apa, tak perlu kita ambil kira. Itu maksud dia. Sifat pertama mereka berjalan di muka bumi dalam keadaan merendah diri, dan bila orang berucap pada mereka orang yang jahil, mereka kata qalu salama. Salam, kami tak nak. Kami salam. Peace, peace. Tak nak berdekat dengan orang. Itu sifat awal mereka yang akan menyatakan. Okey. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Okey, Puan Ayum Harun. Ini pendek sangat pula. Okey, apa. Ayat 64. Ustaz, Ya, silakan. ayat 64. ayat 64. Wallazina Okey. Jadi nak lirabbihim. Him tu domir, li tu Di Rabbihim. Li tu. Betul. li tu huruf jar tu. Betul. Tu Ustaz. Ya, betul. Kepada Rabbihim mereka. Okey. Betul. Lagi? Sajadah tu tak ada. Wa qiyamah tu tak ada. Okay, dah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Okey. So 3 benda kita belajar tu. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Walladzina, dan antara sifat ibadur rahman ini juga adalah alladzina, orang-orang yang yabituna, mereka bermalam. Mereka menghabiskan waktu malam, mereka bermalam. Bata yabitu maksud dia bermalam. Okay. Mereka bermalam li rabbihim, kepada Tuhan mereka, dalam keadaan sujadan wa qiyamah, dalam keadaan sujud dan juga berdiri. Maksud dia solat. Dia tak tidur malam, dia tak habiskan malam dia dengan semata-mata tidur, apalagi hiburan, apalagi benda-benda yang lain. Kalau kita kata zaman sekarang ni kan televisyen 24 jam. Orang biasanya akan habiskan masa dengan hiburan lebih banyak daripada yang lain. Tapi kat sini, kisah ni orang-orang yang dikatakan ibadur rahman ni, mereka adalah orang-orang yang bermalam kepada Tuhan mereka dalam keadaan sujud dan juga berdiri. Mereka sentiasa solat, habiskan masa dengan ibadat. Itu maksud dia. Okay. Seterusnya, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Okey, Puan Hamidah Baby. Hamidah Baby Fadhali, silakan. Tak ada mikrofon pun. Okey, tak apa. Okey, lagi siapa senyap lama saya ni. Okey, Puan Hamidatul Akmal. Fadhali. Okay, Ustaz. Okey, silakan. Okey. Allazina, betul. dekat Rabbana tu na, dhamir. Rabbana. Okey. Anna tu na tu dhamir kan? Untuk an tu? Oh, an. An. Anna. An Ya, huruf jar. betul. Dua sekali ada. Ada dua benda je Oh, itu. Okey. Anna. Anna. Azabaha ha. Azabaha ha. Dhamir. Okey lagi? Ada, sorry, kena ambil 2 ayat. Pasal cerita tak habis. Oh, 2 ayat tadi ya. Sampai 66. Terus Oh, ya, maaf. Ya, Ustaz baca sampai 66. Okey.
Kana. Innaha. Inna. Itu saja Ustaz. Okey tadi. Betul. Jazakallah khairan. Pada. Baik. Dan antara sifat hamba Tuhan yang penyayang ni adalah wallazina, dan orang-orang yang ibadur rahman ni adalah orang-orang yang yaquluna, mereka mengatakan, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, isrif anna, alihkanlah daripada kami, simpangkanlah daripada kami, azab jahannam, azab, anna daripada kami, from us, divert from us, azab jahannam, azab jahannam, siksaan jahannam. Inna azabaha, sesungguhnya azabnya itu jahannam tu, kana gharama, ia adalah menggadaikan, ya. So, dia jadikan orang tu tergadai. Azab yang menjadikan orang tu tergadai, terjual, yang takkan boleh ditebus. Okey. Innaha, sesungguhnya ia jahannam itu saat mustaqarra, saat seburuk-buruk, mustaqarrau, tempat diam, ya, mustaqar tempat diam, wa muqama, dan tempat menetap. Tak ada tempat lebih teruk untuk sesiapa tinggal, tak kira teruk mana pun kat muka bumi ini, kan. Macam orang kata tempat radioaktif ke, teruk kan, tempat kena apa, panas sangat ke, sejuk sangat ke, kita kata. Tapi neraka, jahannam, atau nama lain bagi neraka, jahannam adalah seteruk-teruk tempat diam, tempat tunggu, dan juga tempat menetap. Tempat dia tempat menetap. Okey. Itu ada kan, kita semua usul kita, dhamir kita na, anna, dua huruf jar dan juga dhamir. Kemudian azabaha, ha tu dhamir, azabnya balik pada neraka kan. Innaha, sebenarnya ia, ha. So dapat situ. Okay. Seterusnya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Participant. Puan Irma D. Silakan. Fadhali. Satu ayat je. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Okay, wallazina. Satu. Okay. Itu saja. Ada Abia. Satu je. Masya-Allah. Okey. Wallazina, jazakillah khair. Okey, terima kasih. Wallazina, dan orang-orang yang, mereka ni orang yang ibadur rahman ni, hamba Tuhan penyayang, adalah allazina, orang-orang yang idza anfaqu, idza, apabila, anfaqu, mereka menginfakkan, ini harta, belanjakan harta, okay. Lam yusrifu, mereka tidak membazir, tidak melampau. Walam yakturu, tidak juga mereka kedekut, tidak terlampau, open up kan, terus bagi semua sekali habis. Tidak juga mereka apa, yakturu, kedekut pun tidak, bakhil pun tidak. Wa kana baina dzalika qawama, dan adalah dia di antara itu sederhana, duduk tegak kan, sederhana. Qawam, tidak ke sini, tidak ke sini. Menetap terlampau, panggil apa, membazir, tidak juga terlampau kedekut. Mana diberikan tanpa pembaziran, tanpa kedekut. Itu dia pertengahan. Ini antara satu sifat yang yang kita panggil pada pelancongan hidup sebagainya. Ini yang katakan bahawa kita bukan disuruh buang harta kita semua. Maksudnya kita boleh memiliki harta, dan bahkan harta tadi boleh menjadi penegak atau penerus bagi kehidupan kita, dan tanpa perlu untuk kita habiskan semua sekali. Kedekut pun tak boleh. Tapi habiskan harta pun macam tu pun tak boleh, tak kena. Okay? Sifat, masih lagi dalam sifat-sifat hamba Allah Ta'ala yang penyayang. Okay. Sambung.
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Tengok siapa. Okey, Puan Muminah Ayub. Kembali. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Salam lahir. Kembali. Wallazina Walladzina. Okey. la yad'una. La yad'una. Bukanlah. Itu fi'il lah. Puan. Itu Oh, fi'il. okey. Ma'allah ma'a tu Ustaz boleh? Belum lagi. Maaf pun lagi. Zorah. Ilaha, ha. Kan itu ilahan tu Tuhan. Oh, okey. La yaqtulu'an wasa'al. Allati Allati. Ya benar. Allati. haramallah illa bil haqqa bi Okey. wala yasnun wa man yaf'al zalika yaqa asama. Tu je Ustaz. Okey. Bil haqqi. Payah sikit okey. Man Ustaz, wa man. Wa man yaf'al. Yes. Man tinggal. Ya. Nak color payah. Walladzina tadi. Nak akhra wala yakun seperti allati. Ini kita belajar wala yazun wa man yaf'al wa man. Sama sikit lagi Puan Muminah. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Sambung sikit. Yudha'af lahu. Hu tu azab. Dah tu tak? Ha? Dah sekali lah kot. Lahu. Okay, baginya. Ha. Yaumul qiyamati wa yakhlud fihi. Oh, itu je Ustaz. Okey, jazakallah khair. Okey, baik. Okey, sambungan bagi ayat kita adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara. Okey, dan orang-orang yang ibadur rahman ni adalah saya bab tadi bab akhlak, bab perbelanjaan hidup, sambungan dia. Dan orang-orang yang tidak menyeru ma'allahi bersama-sama Allah, ilahan akhara, Tuhan yang lain. Mana maksud tak syirik lah. Tak ada seru untuk pertolongan hidup dia, Mulia bin Mulkan lah, tak seru apa Rijal Ghaib lah. Ini semua ni adalah ajaran-ajaran sesat yang sekarang ni kat Malaysia tengah tersebar. Ajak orang supaya doa kepada jin, kepada wali, bukan kepada Allah Ta'ala. Sedangkan yang dipertuhankan sepatutnya adalah Allah Ta'ala sahaja. Ini problem yang kita hadapi dalam masyarakat kita sekarang ni, ada orang yang menyebarkan ajaran, tak apa, minta pada wali. Wali ni pun baik. Kalau gitu kita lihat Confucius, agama orang Cina, dia yang dewa-dewa dia orang sembah tu bukannya Tuhan. Dia orang kata bukan Tuhan. Dia kata itu adalah orang yang baik dengan Tuhan. Mereka panggil dewa-dewa tadi, dewa-dewa tu bagi apa ni pada Tuhan. So problem sekarang ni bila orang kita dia tak belajar tauhid dengan betul, dia buat dan tak ada kisah pun. Panggil wali sebagainya. Ini masalah kan. Kita sedih. Sekarang ni kita lihat banyak berlaku dalam masyarakat kita, orang yang menyeru selain bersama Allah Ta'ala, Tuhan-Tuhan yang lain. Dipertuhankan. Dan masalah mempertuhankan tu bukan maksud dia kata saya tak mengaku, tapi cara dia. Macam orang mengaku percaya objek-objek tertentu mempertahankan dia. Syirik juga. Walaupun dia tak kata benda Tuhan. Dia tak kata benda tu sebagai Tuhan, tapi dia mempertuhankan. Ini satu. Kemudian wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Dan mereka tidak membunuh, dan tidak mereka membunuh nyawa
Nafs, nyawa atau jiwa, allati haramallahu, yang diharamkan oleh Allah, illa bil haqqi, kecuali dengan kebenaran sahaja. Al-haq ni maksud dia apa yang Allah datangkan hukuman untuk dibunuh. Kalau tidak, maka haram kita bunuh orang tersebut. Contoh macam mencuri, tak ada hukum bunuh, maka jangan bunuh orang mencuri. Okay? Kalau dia kata contoh macam bunuh orang, yes, kisos ada. Dia bunuh orang, dia boleh dibunuh balik. Dan apa yang Allah Ta'ala berikan sebagai hukuman. Macam Nabi kata, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang individu muslim kecuali dengan salah satu 3 perkara. Dia ada geng liberal yang jahil agama, termasuk ustaz mereka, dia kata tak boleh lah, nyawanya haram, nyawanya, dia sebut waktu time dia contoh macam menolak hukum hudud dalam tajuk rejam bagi penzina yang telah berkahwin. So dia orang ni korang nak tunjukkan dia orang ni menyokonglah apa kebebasan dan sebagainya. Dalam sekali hukum yang Allah Ta'ala perintahkan, Nabi buat, para sahabat buat, tiba-tiba dia tinggalkan dengan suka hati dia. Alasan kononnya untuk bergerak seiring dengan zaman, menghapuskan hukum bunuh. Jadi problem dia sekarang ni dalam konsep kehidupan kita, memang hukuman ni Allah Ta'ala yang berikan, dia ada tujuan dan sebab. Atas kita melaksanakan sahaja. Tak nak buat, dan jangan cari alasan kata benda tu tak boleh ataupun tak patut dibuat. Sebab dia gunakan kalimah itulah problem dia menjadikan menjadikan seolah-olah hukum agama telah berubah. Hukum agama tak berubah. Awak tak boleh buat, cakap tak boleh buat. Malas buat ke tak nak buat, macam solat 5 waktu kan. Tak suka ke sekian, dia tetap hukum dia tetap wajib 5 waktu. Tak boleh ditinggalkan, tak ditukar. Masalah awak tak nak buat, tajuk lain. Lebih banyak sekarang ni, orang tu tak nak buat, maka dia cari alasan untuk kata halal perbuatan dia tak buat. Okay. Jadi kat sini kata, pasal Nabi kata, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang individu muslim kecuali salah satu 3 perkara. One of 3. Mana Nabi terangkan, as-sayyibuz zani, dan orang yang telah berkahwin yang berzina. Wa nafsu bil nafsi, nyawa dengan nyawa, dia bunuh orang, dia boleh dibunuh balik. Kalau bunuhan itu dengan sengaja, dibunuh balik. Betul. Kemudian wata dia kulit dini, dan orang tinggalkan agama dia, al-mufariq bil jamaati, yang berpisah dengan jemaah. Maksudnya orang yang murtad, yang berterang-terangan berisytiharkan kemurtadan dia, dan dia dia tak ada rasa langsung reserve untuk menyuruhkan ketidakislaman dia. Dia dari Islam, berterang-terangan nak keluar daripada Islam. Itu tak ada. Islam ni bukannya hanya agama, dia adalah sebuah negara. Kalau kita dalam konteks khianat negara, kita bunuh. Yang 3 orang yang mengkhianati agama, kita bunuh. Tapi bunuh ni boleh kerajaan lah, bukan kita. Setelah pengadilan, setelah pensyaraan dan sebagainya, dan akan dibunuh. So 3 tu. Jadi itu yang maksudkan dengan kecuali berhak. Nyawa dia tak bunuh orang yang diharamkan dibunuh oleh Allah Ta'ala, kecuali dengan hak. Hak tadi adalah apa yang Nabi sebutkan. Sebab tu kita baca Quran, hadis Nabi sebagai penjelasan. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Tidak berzina. Ya? Tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan itu, ya, syirik, bunuh orang, ya, bunuh nyawa yang diharamkan, berzina. Kita disebutkan, barang siapa buat perkara itu, yalqa asama, dia akan bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan berdosa. Yudha'af lahul azab, akan digandakan untuknya azab. Yudha'af lahul azab, dia ganda untuknya azab. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Wa yakhlud fihi muhana, dan dikekal dalam azab. Dalam azab. Ini satu tempat. Fihi ni, yang mana maksilah, antara syarat maksilah sebenarnya, dia mesti kalau sebelum dia mati, kan, dia tak boleh panjang. Dia kalau sebelum dia berbaris, dia boleh panjang, tak ada masalah. Tapi kalau dia kata sebelum dia mati, kecuali sini. Kecuali dekat sini. Dalam ayat ni special. Fihi muhana. Dalam azab itu, muhana dalam keadaan hina. Dia akan kekal dalam azab berkenaan, dalam keadaan hina. Ini satu tempat yang bagi mat silah tu, dia boleh panjang, boleh mat. Kalau tidak, pada tempat yang lain dia tak boleh. Contoh depan sikit, belakang sikit kalau ada.
fihi. Dia tak boleh ni. Macam ni macam ni baris kan. Bihi dia boleh. Fas'al bihi khabira ni. Tapi kalau sebelum dia mati tak boleh sebenarnya. Tapi problem dia ni hidup. Rabbihi hidup. Kecuali tempat tadi atau tempat tadi? Tempat kita tunjukkan. Sini. Alihi nampak? Nampak? Qul ma as'alukum alaihi min ajr. Katakan Muhammad, tidak aku minta kalian di atasnya, di atas penyampaian agama ini, min ajrin sebarang upah. So hi tu nampak? Hi tu dia baris bawah, dia pendek, dia tak ada lambang mat tu. Yang macam panjang tu kan, macam hi tu kan. Maknanya 2 harakat lah. Bihamdihi. Ni semua ada harakat. Tapi bila dia mesti hidup. Kan? Pada hidup. Kalau mati dia akan tidak ada mat. Kecuali tadi yang ayat kita bawa ambil tadi, iaitu memang kena. Al-Baqarah kan. Zalika kita la raiba fihi. Tak ada lambang mat tu tak ada. Zalika kitab la raiba fihi. Al-Baqarah ayat. Tunjuk nampak tak jelas ni. Okey. Kat sini tak. Nampak tak? Okay. Dalikal kitabu la raiba fi. Dia tak ada. Dia tidak ada lambang panjang tu tak ada. Sebab dia sebelum dia mati. Maksilah ni antara syarat dia sebelum tak boleh mati. Kalau mati maka tak jadi. Kat sini dalam contoh kita ambil ni mati dan dia panjang. Ini antara tempat special lah. Okey. Dan dibaca macam tu, kita baca macam tu lah. Dibaca oleh Nabi SAW macam tu, kita baca macam tu. Okey. Seterusnya. Okey. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Okay. Cari. Siapa dia? Okey. Puan Harniati. Tujuh satu Supaya. Mana kita dah belajar. Cari mikrofon, okey, tak apa. Mikrofon kita lari lah. Cari yang lain. Baik. Okey. Puan Mona Mukhtar. Fadhali. Ya, kalau ada yang baru masuk kelas pun tengok dulu tak apa, tak ada masalah, tapi maklumkan saya tanya ni kan masalah baru masuk kelas kan lari pula. Tapi tak apa, dalam ni tak nampak muka kan. Kalau depan orang kita malu. Dalam macam ni tak malu. Ya. Siapa ni? Man Ilaman. Ni siapa ni? Mona. Okey, fadhali silakan. Man, okey. Man wa amila la. Wa amila. Ada tu. Amila tak ada. Amila tu bukan Ustaz? Tak, bukan. Itu wa amila tu fi'il madhi tu. Oh, okey. Illa man taba wa amana wa amila tu setiga fi'il madhi. Taba, amana, amila. Bukan. Okey. Fa ulaika yubadilullah sayyi'atihim Okey. hasanah wa kana Allahu ghafurur rahim. Lepas tu waman
Waman, okey ada ya. Salaha fa innahu yatubu ilallahi Itu je Ustaz. Okey, hu tu Ha? hu. Ya. Fa innahu. Fa'innahu. okey. Fa innahu hu. Oh, Okey. betul. Ila. Ilallah. Okey. Ya betul. Alhamdulillah. Kita baru masuk baru Ustaz. Apa ni pelajaran hari ni? Okey, alhamdulillah. Okey. Saya baca sekarang baik. Okey, jadi takut saya bertinggal. Okey, tak ada. Okey, tak ada. Alhamdulillah. Okey. Maksud dia barang siapa yang buat tadi 3 perkara tadi kan, syirik, bunuh orang, berzina, maka untuk mereka ada hukuman Allah Taala berikan. Kemudian Allah Taala illa kecuali man taba, man sesiapa yang taba bertaubat, wa amana dan beriman, wa amila amalan salihah dan beramal amalan yang soleh. Jadi dia kena bertaubat, beriman, beramal soleh. Ini sebenarnya syarat asal bagi taubat. Sebab kadang-kadang ada orang kata bertaubat tu menyesal saja. Menyesal satu benda. Kan? Bila kita menyesal satu benda, macam orang kadang-kadang menyesal ketika muda-muda tak banyak solat langgar solat yang fardu. Bila dia bertaubat kepada Allah Taala, dia kena banyakkan ibadat-ibadat sunat, menggantikan balik masa dia telah lalu. Kalau dia bertaubat daripada mengajarkan ajaran sesat, dia kena bertindak menyampaikan pula ajaran yang betul. Dia sentiasa kena kontradik, mana kena buat di opposite kepada apa yang dia pernah buat zaman dulu. Itu betul-betul taubat. Ada pun banyak orang kadang dia merasakan taubat tu duduk diam-diam masuk hutan, susu orang tak ada. Dia kena buat di opposite apa yang dia buat. Kalau dia luka dekut kan bakhil, maka dia kena bertindak dengan di opposite. Jadi seorang yang pemurah. Kalau dia habiskan dengan maksiat, habiskan dengan ibadat. Itu cara betul bila dia baiki diri. Maka orang ni berita gembira kepada siapa pernah berdosa tapi bertaubat, beriman, beramal soleh, Allah Taala berikan berita gembira. Faulaika, maka mereka itulah yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, akan menggantikan Allah kesalahan-kesalahan mereka sebagai kebaikan-kebaikan. Mana katakanlah dia berdosa 10 dosa. 10, katakanlah 10 gram. 10 gram apa kadar kan? Okey, 10 dosa. Kalau dia bertaubat, tempat kedudukan dosa dia tadi ditukar menjadikan 10 kebaikan. Pasal taubat dia daripada setiap dosa tadi akan menjadikan dosa tadi dikira sebagai kebajikan pula. Berhenti daripada buat amal buruk, kemudian dia taubat daripada amal berkenaan, maka dia akan digantikan dengan kebajikan. Maksudnya katakanlah dalam buku kebajikan dia ada 100. Kemudian dia ada 10 kesalahan, tapi dia bertaubat. Dia akan jadi 110. Ditukar gantikan keburukan itu jadi kebaikan. Ini berita gembira pada orang yang bertaubat. Siapa bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan berikan dia keampunan. Bahkan bukan keampunan saja, penukaran kesalahan yang dilakukan kepada kebajikan. Ini benda pelik, tapi benda berlaku. Cuma adalah orang bahaskan, dia katakan macam tu, baik orang berdosa daripada orang tak berdosa, jawapannya salah. Pasal ini adalah keadaan tingkat-tingkat syurga. Tingkat syurga, bagi orang yang berdosa, dia ada kadar dia. Bagi orang yang tidak berdosa, dia ada kadar dia yang lain. Takkan serupa. Tapi orang yang berdosa tadi bertaubat, lebih baik keadaan dia daripada orang yang berdosa tapi tak bertaubat. Itu maksud dia. Baik. Wa kana Allahu, dan adalah Allah ghafurur rahima, adalah Allah itu amat-amat pengampun, amat-amat penyayang. Okey. Wa man taba, dan siapa-siapa bertaubat. Allah Taala tekankan lagi. Ulang lagi. Wa man taba, dan bertaubat, wa amila salihah, dan beramal soleh. Fa innahu yatubu ilallahi mataba, maka sesungguhnya dia sedang bertaubat kepada Allah Taala dengan taubat yang benar. Taubat dia benar tadi dengan tajuk tadi. Taubat dan amal soleh. Bukan taubat saja. Banyak orang kata taubat tinggalkan benda haram. Dah berhenti daripada buat jahat. Tapi sebenarnya dia kena opposite. Dia kena gantikan balik. Contoh macam dahulunya apa? Fudail bin Iyad. Nama dia terkenal. Salah seorang di antara yang orang digelar sebagai Abidul Haramain. Ahli ibadat dua tanah haram. Maksudnya ketika zaman dia hidup tu, dia kan tabi'in. Dia tidak ada orang yang lebih kuat ibadat banding dia. Mana antara tanah haram Mekah Madinah tu,
Tak ada siapa kuat ibadat sampai digelar dia ni ahli ibadat dua tanah haram. Tapi dia sebenarnya menggantikan balik apa yang kita kata termasuk daripada kesilapan di ketika muda lah. Sebab dia dulu Fudail bin Iyad ni perompak. Dia seorang perompak. Memang orang dengar nama dia takut. Mak-mak pada waktu malam nak tidurkan anak, bagi tahu jangan tak tidur, nanti panggil Fudail. Panggil Fudail, Fudail bin Iyad. Tangkap nanti. Macam kita takutkan anak kita kan. Jadi dia takutkan anak-anak ditakutkan berzaman dia dengan nama dia. Tapi bila dia bertaubat, digantikan balik masa taubat dia tadi, masa kesalahan yang dia lakukan dahulu dengan digantikan balik dengan ibadat. Sampaikan bergelar dia sebagai Abidul Haramain. Orang semua puji dia, kata dia ni abdi ibadat dua tanah haram. Itu betul. Mana kita taubat dengan gantikan amal buruk dengan amal baik. Bukan duduk diam je. Taubat dan duduk diam tu bukan taubat betul. Okey, baik. Kemudian sambung lagi. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Okey. Puan Nafizah. Kembali. Sekejap Ustaz. Ya, saya. Assalamualaikum Ustaz. Yang salam Allah. Silakan. Start daripada Walazi kan? Waladi 72 tu. Walazina Okey, satu. la wa iza marudu. Waladina. The second walazina. Second waladina. Waladina. Betul. Dia dua tak masuk. Belum lagi. apa dia? Satu dia. Satu ayat. Dua ayat kan Ustaz? Satu. Oh, satu ayat. Okey. Walazina la wa iza tak ada. Dengan B ba. Di dengan. Bi. Maru bil lagwi bi dengan. Maru Sampai kirama je Ustaz. Okey, sampai kira mak. Okey. Jazakallah khairan. Okey. Terima kasih. Okey. Bi. Terima kasih. Okey, baik. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Okay. Walladzina, dan orang yang hamba Allah Taala yang hamba Tuhan penyayang ni, ibadur rahman ni adalah alladzina la yashhaduna az-zur. Mereka yang tak menyaksikan penyaksian dusta, menyaksikan dusta. Tidak menyaksikan akan perkara dusta. Ni benda ni sangat-sangat penting. Sekarang ni banyak orang buat penyaksian dusta. Kan tak sakit ambil saja sakit. Apa lagi ya? Ini kita tahu memang apa anything tak boleh macam tambah. Saya ingat dulu waktu kami dekat Yaman tu. Adalah kadang budak-budak ni tak faham agama lagi. Dia pergi ke farmasi. Dan bila pergi farmasi, universiti kami belajar dulu dia tanggung 80% kot. Ke half. Atau 3/4 daripada nilai bayaran kita. Kalau kita beli ubat, kita bayar pakai duit kita, nanti kita serahkan balik resit kepada universiti akan bayar balik. Berapa yang kita dapat, percentage lah. 80% ke 50% ke daripada apa kita bayar. Maybe bila jadi macam tu, ada di kalangan kawan-kawan ni, budak ni yang mungkin tak faham agama betul lagi, dia pergi minta kedai farmasi tu top up kan harga kan resit tu kepada lebih sikit supaya bila dia serah ke universiti dia dapat full price apa yang dibayar. Walaupun janji universiti hanya bayar half ataupun 80% saja. Tapi dia buat nampak macam simple. Dia kata saya dapatkan duit saya balik dengan cara tersebut, tapi awak menipu. Dia panggil syahadatul zur, penyaksian dusta. Dalam Islam ni tak boleh. Bahkan Nabi pernah sebutkan, Nabi SAW pernah duduk kan bersandar. Kemudian seorang sahabat tanya, dia kata, ya Rasulullah, kan apakah dosa paling besar? Dia kata isyrak billah, derhaka menyekutukan Allah Taala, derhaka ibu bapa kan. Apa tu Nabi ujung tu Nabi tengah baring, Nabi duduk. Wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Wa qauluz zur wa syahadatuz zur, kata-kata dusta, penyaksian dusta. Nabi ulang berkali-kali sampaikan. Sahabat yang lain kata alangkah baiknya sahabat yang seorang tu tak tanya soalan itu. Kata Nabi, pasal kesian dekat Nabi,
duk sebut benda tu banyak kali. Qaulu zur wa syahadatu zur. Banyak nak Ini sebenarnya di antara perkara yang kita nampak orang nampak remeh. Siapa tu? Offkan mikrofon. Okey. Jadi maksud dia kalau anda kata maksud dia bila kita nampak kecil, nampak kecil. Dia benda tu akan menjadi kesan besar pada masyarakat. Dan kata-kata dusta penyaksian dusta. Tipu sijil ke tipu sekian ke, ini di antara benda yang tak dibenarkan. Jadi ibadur rahman, hamba Tuhan yang penyayang tidak perangai macam tu. Kalau mereka berperangai sedemikian, kan tipu sijil macam tipu sijil artifak Nabi ke, dia orang bukannya ibadur rahman yang Allah Ta'ala puji, yang Allah Ta'ala sebut. Bahkan sebenarnya nakkan karakteristik orang yang kata wali Allah dan orang kekasih Allah Ta'ala, baca daripada ayat 63 sampai sekarang. Itulah apa yang dikatakan sebagai sifat-sifat mereka. Okey. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan mereka melintas dengan perkara lagha, perkara yang sia-sia, mereka melintas dengan keadaan mulia. Masa tak ada sibuk, tunggu tengok. Dan benda tak penting dia jalan. Tak ada sibukkan diri dengan benda tak penting, benda tak elok. Orang hiburan ke apa, dia lintas, dia takkan berhadap dengan benda-benda tersebut. Ini sifat yang ada pada mereka. Okay. B itu bala B. Bil lagwi kiram. Okay. Baik. Seterusnya. Okay. Walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Kita kena cari orang. Okey. Puan Nur Halis. Fadhali. Ada? Ada tak ada? Tak ada, kita pindah boleh. Okey, seterusnya kata ada apa? Puan Nuraini Omar, Fadhali. Okey, tak apa. Yang tak cakap tak apa. Okey. Dia baby tidur. Okey, yang berikutnya. Saya cuba. Puan Nuraini Omar ada? Tak ada. Okay, tak ada tak apa. Stop saya. Puan Nurhara Husin. Fadhali. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Fadhali. Satu ayat je. Allazina bi ayati bi Rabbihim okay. alaiha alai dan alai dengan ha dua. Itu je Ustaz. Okey, baik. Jazakallahu khair. Terima kasih. Okey. Walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim. Dan orang-orang yang ibadur rahman ni adalah orang-orang yang idza dzukkiru, bila diingatkan mereka bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Maksudnya dibaca kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, ayat Tuhan. Dibacakan ayat Quran kepada mereka, diingatkan mereka dengan ayat Quran. Lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana, tidak mereka berlalu padanya, pada ayat tersebut dalam keadaan pekak ataupun buta. Maksudnya dia takkan ada sifat doesn't care. Tahu tak, bila datang firman Allah Taala, dia rasa benda tu berat di atas diri dia untuk diambil perhatian. Dalam kita sekarang ni banyak orang kadang-kadang dibacakan ayat Quran apa atau hadis Nabi ke, dia tak kisah pun. Ayat tu kena kat kepala dia pun dia tak kisah. Ini malanglah, sebab antara sifat Tuhan hamba Allah Taala yang disayai Tuhan yang penyayang, sifat hamba-hamba dia adalah bila diingatkan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka akan tidak akan mereka berlalu pada ayat tersebut dalam keadaan pekak dan buta. Pekak, tak ada buat tak tahu, tak nampak dan tak dengar dan tak lihat. Jadi banyak orang perangai macam tu. Dalam belajar berkenaan dengan tajuk ayat Quran tentang apa, tutup aurat ke, dia tak nak, dia buat tak tahu. Kan, atau tentang riba, atau tentang apa, makan harta orang dengan batil. Mungkin dia dalam kes faraid keluarga dilanggar. Dia macam ayat tu tak ada nilai. Itu di antara perkara yang tak boleh berlaku lah kalau kita nak digelar sebagai
Ibadur Rahman. Ibadur Rahman, hamba Tuhan yang Maha Penyayang. Baik. Kita seterusnya. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Okey, Puan Nurijah. Kembali. Assalamualaikum Ustaz. Yang salam tu. Okey, allazi Alladzina ya Rabbana na Rabbana. wa Okey. Lana. Rabbana Lana ada dua kan? ya. Lana. Ala dengan na. Okey. Hablana la dengan na. Lepas tu azwajina na. Min tu? Amin okey min. Okey, min. Ha. Zuriyatina na. Min na. Okey. Lepas tu waja'alna na. Na. Itu saja Ustaz. Lil tapi ni. Okey, lil muttaqin. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak. Barakallahu. Baik. Walladzina, dan orang-orang yang ibadur Rahman ni adalah orang-orang yang Lahawina go baka go bukaan lah nonya tu ya, nak bukaan aja kamu. siapa tu? Sorry, Off kan mikrofon. Sorry. Saya sembang tak dengar, okey. Off mikrofon, saya seorang cakap. Siapa yang saya suruh buka mikrofon je? Dah habis, tutup balik. Baik. Walladzina, dan orang-orang yang ibadur Rahman ni sifat dia lagi adalah alladzina, orang-orang yang yaquluna, mereka berkata. Rabbana hablana, wahai Tuhan kami, hablana, kurniakanlah lana, untuk kami. Kurniakanlah untuk kami. Min azwajina, daripada pasangan-pasangan kami, daripada isteri-isteri kami atau pasangan-pasangan kami. Wa dzurriyyatina, dan zuriat kami. Zuriat ni, zuriyah dia plural Zuriyat, azwaj semua plural. Daripada pasangan-pasangan kami dan juga zuriat kami, anak apa? Cucu-cucu kami anak kami, anak cucu kami. Qurrata a'yunin. Qurrata a'yunin. Penggembira, dia sendiri pembulat mata. A'yun tu mata. Maksud dia benda yang mengejutkan, kegembiraan yang mengejutkan mata. Membulatkan mata. Perkara yang menggembirakan. Qurrata a'yun tu menjadi satu kalimah, menjadi maksud perkara yang menggembirakan. Waj'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina, untuk orang bertakwa, imama, sebagai ikutan. Okay, ini kita terangkan frasa awal Okay, tajuk dia doa. Maksud dia kat sini, orang-orang yang ibadur Rahman ni tadi, dalam mereka mendapat panduan, petunjuk dari Allah Ta'ala, dan duduk dengan keadaan baik perangai mereka, mereka sentiasa berharap kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala untuk dikurniakan kebaikan daripada keluarga mereka, daripada anak cucu mereka, kebaikan. Mana dia bukannya macam saya kan, ada seorang orang tu dia buat baik dan dia rasa dia bagus. Tapi orang yang bertakwa, orang yang ibadur Rahman ni, mereka adalah orang yang tahu kebaikan dia perolehi semua datang daripada Allah Ta'ala. Tanpa Allah kurniakan kebaikan, dia takkan dapat kebaikan. Sebab tu dia sentiasa minta kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dimaksudkan dengan qurrata a'yun ni, menggembirakan mata ni, yang membulatkan mata ni adalah kembali kepada dunia dan akhirat. Okay. Kemudian dia minta, mereka minta untuk jadikan untuk orang bertakwa sebagai ikutan. Orang yang Allah Ta'ala jadikan sebagai ikutan ataupun contoh bagi orang bertakwa, macam contoh macam kisah Ibrahim alaihissalam. Dia pun Allah Ta'ala jadikan dia untuk orang bertakwa, ini ja'aluka linnas imama, jadikan engkau untuk manusia sebagai imam. Erti kata lain macam ni, imam tu dia dengan dua sudut. Satu, Allah Ta'ala jadikan amalan yang dibuat oleh dia benar dan juga betul. Ikhlas kepada Allah Ta'ala, benar dan betul seperti Allah Ta'ala kehendaki. Dan amalan itu tadi menjadi ikutan orang lain.
Dan orang yang menjadi ikutan orang lain dalam amalan yang dia buat, yang bertepatan seperti dikehendaki Allah Ta'ala, dia mendapat ganjaran yang banyak. Sebab kan kita buat baik, orang lain tiru buat baik, perbuatan baik kita yang betul ikut sunnah, dan saya kita akan dapat pahala. Kadang-kadang Nabi kata man sanna sunnatan hasanatan, bahawa tunjukkan tauladan yang baik, falahu ajruha, maka untuk dia pahala ganjaran baik yang dia tauladan baik yang dia buat tu. Wa ajman amila biha, dan dapat ganjaran atau pahala orang yang beramal sesudah dia, selepas dia, kan, min ghairi an qasa min ujurihim syai', tanpa mengurangkan pahala orang yang beramal macam dia buat tadi sedikit pun. Lepas tu kalau kita jadi tauladan pada orang yang bertakwa, maka gandaan kebaikan kita akan bertambah-tambah. Kan? Itu sebab kenapa minta untuk jadi ikutan kepada orang bertakwa. Okey. Seterusnya, kita kita tarik naik. Okey. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Sekejap. Siapa punya telefon bunyi? Okey. Okey. Puan Suraya bin Abdul Rashid, fadhali. Okey. Sekejap. Dua ayat Bima, B dengan ma. Okay, B dengan ma. Fiha. Fiha. Fi dengan ha. And then satu lagi fiha. Ya juga. Habis, alhamdulillah. Habis baik. Jazakallah khair. Terima kasih. Ulaika, mereka itulah ibadur rahman tu dengan sifat yang disebutkan tu semua sekali sampai 74 tu. Ulaika, mereka itulah yujzaunal ghurfata. Yujzauna dibalas. Diberikan balasan al-ghurfata, bilik. Ini syurga nanti ada bilik-bilik. Bima sabaru, bima dengan sebab apa yang, dengan sebab apa yang, atau dengan sebab yang sabaru, mereka dahulu bersabar. Ya? Itu bersabar di dunia, tahan diri dalam beramal, tahan diri daripada dosa, tahan diri dalam bersabar dan sabar. Dan sabar ni kan kita kata ada banyak sudut. Sabar daripada melakukan maksiat. Sabar ketika ujian. Ha? Boleh? Siapa tu? Okay. Sorry Ustaz, sorry. Kan kata tadi tutup mikrofon. Siapa-siapa yang tak ni tutup mikrofon. Bila saya tanya dia jawab. Baik. Dia kata bima sabaru, dengan sebab mereka dulu bersabar. Sabar ni ada banyak bentuk. Okay. Sabar ni pertama sabar dalam beribadat, dalam melakukan ibadat kita bersabar, tahan diri, endurance. Kemudian sabar daripada lakukan maksiat. Sabar dari buat maksiat. You prevent yourself from doing kejahatan, keburukan tu, itu sabar jugalah. Kemudian sabar daripada ketika musibah menimpa kita bersabar. Itu bentuk-bentuk kesabaran. Dia sabar bukan satu bentuk je. Tahan diri daripada marah, itu satu benda. Tahan diri daripada buat maksiat, satu benda. Tahan diri dalam buat kebajikan, satu benda. Tahan diri ketika musibah, satu benda yang lain. Jadi sabar ni bermacam bentuk. Tapi orang tu kan dia berjaya bersabar di muka bumi ini, mereka dibalas dengan bilik-bilik dekat syurga nanti. Okay. Wa yulqauna fiha, wa yulqau, dan mereka bertemu. Mereka ditemukan fiha, dalamnya. Mereka disampaikan, ditalkinkan dalamnya, diucapkan kepada mereka dalamnya, dalam syurga tu, tahiyatan wa salama, ucapan sapaan, ucapan greetings, wassalam, ucapan keselamatan. Misalnya para malaikat ucap salam pada dia, Allah ucap salam pada mereka. Semua sekali mengucapkan salam.
Kan surah Yasin kan salamun qaulan min rabbir rahim. Salam, kata-kata dari Tuhan yang ucapan kata-kata yang daripada Tuhan yang Maha Penyayang. Ya. Salamun qaulan min rabbir rahim. Itu memang akan berlaku nanti di syurga nanti. Khalidina fiha, kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Hasunat mustaqarra wa muqama, ini sebaik-baik. Sebaik-baik. Tadi saat tadi kan neraka tu seburuk-buruk. Ini sebaik-baik. Mustaqarran, tempat tinggal, tempat menetap, dan juga tempat tinggal, tempat tetap dan juga tempat tinggal. Tempat singgah ke, tempat tinggal ke, ialah tempat terbaik. Itu syurga Allah Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wallahil hamd, alhamdulillah kita dah selesaikan kita punya latihan ya. InsyaAllah nanti akan datang kita akan masuk kepada nanti ini muka surat kalau buku yang kita ni buku ni muka surat yang ke-8 tu start baca start baca 8 ambil 8 muka 8 tu isi isyarah tu tolong tengok 89 dan 9. Kita tengok dulu, nanti insyaAllah kita akan buat latihan dan juga ambil makluman tentang tajuk tu. Baik. Doa tinggal dulu, doa tinggal sekejap. Nanti kita sambung balik buku doa kita tu. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.